أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah. Apa khabar sedang penonton setia Tanyalah Ustaz? Biar tahu jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua kita semua berada, mudah-mudahan senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita pertama dan selamanya dan senantiasa kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi dapat sama-sama dihidupkan pada pagi ini dan sama-sama kita berada dalam taman syurga. Hendaknya mudah-mudahan dalam program kita Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan sebagaimana biasa, kita kembali pada pagi ini Ahad 19 September 2021 bersamaan dengan 12 Safar 1443 Hijri. Dan Alhamdulillah pada pagi ini topik yang cukup menarik untuk sama-sama kita diskusikan ataupun bicarakan, iaitu sifat wajib Rasul. Sifat wajib Rasul. Dan dalam berakidah kita sama-sama akan kupas tajuk ini bersama dengan bintang ilmuwan kita yang berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kembali kita pada pagi ini Ustaz berbicara tentang sifat wajib Rasul. Dan sebagaimana biasa Fadhil Ustaz, kita mengalu-alukan kepada para penonton untuk mengajukan persoalan ataupun sebarang kemusykilan. Boleh terus hubungi 03 7729 4346 atau boleh terus sahaja tinggalkan soalan anda ataupun kemusykilan anda menerusi laman rasmi Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Dan jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan saya kira tanpa kita membuang masa Ustaz, kita terus saja untuk kita raikan soalan pertama untuk topik kita pada pagi ini. Tapi sebelum itu Ustaz, mungkin sedikit gambaran apakah hala tuju topik kita pada pagi ini dalam berakidah sifat wajib Rasul. Sedikit mukadimah daripada Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Terima kasih saudara Da'i Anas, seterusnya muslimin muslimat, sidang penonton. Moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Dalam akidah ini salah satu perkara dasarnya ialah beriman kepada Rasul. Ya, salah satu perkara dasar ialah beriman kepada Rasul. Sebab itu Da'i Anas, kalau kita tengok dalam dua kalimah syahadah, yang pertama dia ada pasal Tuhan, Allah, iaitu kalimah la ilaha illallah. Manakala bahagian yang kedua ialah tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad Rasulullah. Jadinya kalaulah kita sekadar bahagian pertamanya la ilaha illallah, tapi kita tidak mau mengakui kerasulan, yakni kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akidah kita ada masalah, iman kita ada masalah. Begitu juga kalau kita hanya mengaku Muhammad tu Rasulullah tapi tidak mengaku Allah itu Tuhan yang sebenar, iman kita ada masalah. Jadinya yang saya nak sebutkan ialah keimanan kepada Rasul itu merupakan satu perkara yang sangat-sangat penting untuk mengesahkan iman kita. Ya. Jadi daripada beriman kepada Rasul inilah kita nak masuk bicara apakah sifat
apakah sifat-sifat yang wajib bagi seorang rasul. Ya, bukan Nabi Muhammad saja. Ya. Ya. Makna bila kita kata rasul tu Nabi Nuh rasul, Nabi Adam rasul, Nabi Ibrahim rasul, segala rasul yang jumlahnya dikatakan 313 ni, apakah sifat yang mesti ada kepada seorang rasul, ya? Ya, kalau tak ada sifat ni, ini bukan rasul. Ya. Ya, ini bukan rasul, ya. Kalau rasul dia mesti ada sifat ni. Kalau ada 4 sifat ni tak semestinya dia rasul lagi. Dai nak ada 4 sifat ni kan. Jadi ini asasnya. Kita nak bicara beberapa sifat yang wajib bagi seorang rasul. Pasal apa? Pasal dalam kerangka kita nak memuliakan seorang rasul, dalam kerangka kita nak mentakzimkan seorang rasul, ya. Jadi tak kalah seorang rasul tu ada sifat-sifat yang tak elok dan sebagainya. Tak kalah seorang rasul tu kaki pembohong. Tak kalah seorang rasul tu buat benda-benda yang tak elok dan sebagainya, ya. Jadi ini yang nak letakkan, kalau kita kata beriman kepada rasul mesti ada beberapa sifat yang wajib. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan demikian antara mukadimah yang cukup menarik daripada Fadil Ustaz. Mudah-mudahan memberikan satu gambaran kepada kita untuk hala tuju topik kita pada pagi ini, iaitu sifat wajib Rasul. Dan kita telah pun ada soalan pertama Ustaz untuk kita raikan menerusi sahabat Facebook kita, Hana Wanci, yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya Ustaz, yang pertama, berapakah sifat wajib bagi Rasul yang harus diyakini dan diteladani? Dan yang kedua, apakah sifat wajib Rasul yang patut diketahui dan apakah sifat yang mustahil bagi Rasul? Mohon pencerahan Ustaz. Baik, soalan dia tentang berapa sifat yang wajib, ya. Sebelum kita nak masuk kepada berapa sifat yang wajib ni, secara umumnya para Rasul bersifat dengan sifat-sifat yang baik. Para Rasul bersifat dengan sifat-sifat yang baik. Misalnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut pasal sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau, siapa engkau? Nabi Muhammad. Dan sesungguhnya engkau, wahai Nabi Muhammad, ala khuluqin azim, di atas khuluq akhlak yang mulia. Maknanya sifat mulia tu, segala-gala sifat mulia tu ada kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadinya para rasul semua sifat-sifat dia sifat mulia, ya. Maknanya kalau nak bicara sifat dermawan, para rasul memang dermawan. Kalau nak bicara sifat berani, para rasul memang berani. Kalau nak bicara sifat, apa lagi sifat mulia? Ya, segala hal, kalau kita kata sifat mulia ni mesti ada kepada rasul. Tidak ada sifat buruk, ya. Maknanya dia Rasulullah tapi dia kedekut. Tak ada, pelik. Dia Rasulullah tapi dia takut. Dia takut, ya. Dia takut. Jadi kalau takut, macam mana nak sampaikan dakwah? Macam mana nak bagi tahu benda ni salah, benda ni haram? Tapi dia rasul, tapi dia penakut. Tak mungkin seorang rasul penakut. Dia rasul tapi mulut dia laser. Kan? Suka kata ke orang, suka kutuk orang, suka maki orang. Tak boleh ni, sifat tak elok ni. Tak masuk akal. Tak masuk akal kan rasul. Bukan kata rasul, kalau dai Anas pun mulut laser. Kan? Kan? Pakai title dai, tak kena. Pakai title ustaz, pakai title syekh, kan? Orang panggil tuan guru tapi mulut, ya Allah, maki orang, kutuk orang, kan? Ini rasul. Takkanlah rasul ada sifat mulut laser, penakut dan sebagainya. Jadi secara umum sifat-sifat mulia tu ada kepada seorang rasul, lebih-lebih lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma sifat tu banyak, ya, sifat mulia tu banyak. Maka kita cara mudahnya para ulama sebut dalam kitab jawab soalan tadi, berapa sifat yang wajib? Para ulama sebut 4 sifat yang wajib. 4 sifatnya, iaitu siddiq, amanah,
tabligh, fatanah. 4 sifat ni lah sebagai dasar dulu. Ya. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Ya. Sifat berani ada sebut? Tak ada. Tak ada. Sifat dermawan dah? Tak ada. Apa ni? Mulut tak leza? Tak ada. Ya. Yang ni sifat tak? Sifat. Cuma yang 4 ni dulu sebagai dasar landasan seorang Rasul. Wallahu a'lam. InsyaAllah selepas ni mungkin kita akan bahaskan ataupun huraikan 4 sifat tersebut. Jadi terus setiap menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita berjeda seketika, kembali selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita masih lagi berbicara topik akidah, sifat wajib Rasul. Kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir, dan telah pun dikongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz, dan juga beberapa soalan telah pun kita kupas dan juga kita raikan. Dan kepada anda para penonton, jangan lupa bagi yang menonton menerusi FB Live, jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan, dan juga kita bersiaran serentak menerusi TV3 dan juga TV9. Jadi terus setia menonton sehingga ke hujung rancangan, terutamanya di TV9 kita lanjutkan siaran tambahan 30 minit sehingga jam 8.30 pagi. Mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan Fadil Ustaz, kita masih lagi pada 4 sifat utama yang ada pada Rasul, iaitu siddiq, amanah, tabligh dan juga fatanah. Dan kita nak bahaskan sifat tersebut. Jadi saya serahkan kembali kepada Fadil Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim ya. Saya dah sebutkan tadi secara mudah fahamnya, segala sifat yang mulia adalah sifat bagi Rasul ya. Berdalilkan firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad berada di atas landasan yang mulia. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita rajin ya, kalau kita ada masa lebih sikit, kita cubalah beli buku Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa karya Al-Qadhi Iyad. Jadi dalam kitab Asy-Syifa ni dia cerita akhlak-akhlak Nabi, sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh rujuk kepada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ya. Tulisan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala menceritakan akhlak-akhlak akhlak apa ni, fizikal Nabi, bentuk fizikal, termasuklah sifat-sifat akhlak-akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak akhlak. Cuma dalam perbincangan ilmu akidah, daripada banyak-banyak akhlak itu ya, sifat-sifat itu, ada 4 sifat yang ditetapkan oleh para ulama sebagai sifat yang wajib. Bukan menafikan sifat-sifat yang lain, tidak itu kita kena faham. Bukan menafikan sifat-sifat yang lain. Cuma ini sebagai asas ya seorang rasul ya. Iaitu 4 sifat, iaitu sifat siddiq, as-sidqu, siddiq, amanah, tabligh dan juga fatanah. As-sidqu maknanya benar. Lawan dia ialah al-kazib, seorang pembohong ya, bohong, sifat bohong ya. Sifat bohong tak boleh ada, mustahil ada kepada seorang rasul ya. Biasanya ustaz kadang-kadang bohong juga kan. Allahu akbar kan. Masa ceramah dulu nak kuliah, ustaz kat mana ustaz? On the way. Kan baru pakai baju kat rumah. Tak gerak lagi kan. On the way pakai baju. On the way kan. Ustaz nak sampai dah ni. On the way dah tu kan. Kita biasa kata 5 minit lagi. Walah 30 minit lagi baru sampai. Kan? Kalau 30 minit lama lagi tu. Cik hati orang yang jemput tu kan. 5 minit lagi insya-Allah kan. Itu ustaz. Itu ustaz. Itu kita semua ni. Rasul tak ada sifat kazib ya, dia sidq, mesti benar ya. Baik, sifat yang kedua sifat amanah. Sifat amanah, lawan dia khianat. Maknanya Rasulullah mesti amanah menjalankan tugas-tugas. Ini secara asas dulu
Dan sifat yang ketiga ialah sifat tabligh, menyampaikan, tak boleh sembunyi. Tabligh menyampaikan, tak boleh kitman, bahasa dia kitman, menyembunyikan, ya. Dan sifat yang keempat ialah sifat fatanah, ya, kebijaksanaan, kecerdikan. Sebab seorang rasul ni dia nak mengajak kepada jalan Allah, dia nak berhujjah, dia nak berdebat dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala kurniakan kepada rasul ini sifat al-fatanah. Wallahu a'lam. Allahu akbar, masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan menjadi satu gambaran yang cukup jelas kepada kita dan usaha untuk kita hayati dan juga kita teladani sifat-sifat yang ada pada Nabi dan juga Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sebagaimana yang digambarkan oleh Fadil Ustaz, banyak sifat-sifat yang baik yang disandarkan yang ada pada diri Rasul. Dan berikutnya Ustaz, kalau boleh kita raikan lagi soalan menerusi sahabat Facebook kita yang berikutnya. Ana Karnina, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sifat wajib bagi Rasul as-Siddiq, amanah, tabligh dan juga fatanah. Adakah dengan sifat-sifat ini perlu diajar kepada anak-anak sejak mereka kecil agar dapat meyakinkan mereka dan merasa kebaikan di dalam kehidupan sehingga mereka dewasa supaya mendapat rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala? Dan yang kedua, bagaimanakah untuk membentuk akhlak dan sahsiah diri untuk jujur dan amanah ini, kerana agak susah untuk dipelihara serta dijaga? Dua soalan, mohon penjelasan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim, ya. Soalan tentang sifat yang wajib ini, kalau kita tekankan kepada anak-anak kita, saya melihat dua perkara. Ya, saya melihat dua perkara. Yang pertama, apabila kita menceritakan seorang rasul, ya, kita menceritakan peribadi watak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, dia ada sifat-sifat yang mulia secara asas, secara umum, dan ini sifat yang sangat basic bagi seorang rasul, termasuk bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya perkara yang pertama yang saya nampak ialah umat Islam, anak-anak nampak tentang kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. So ini supaya kita rasa hebatnya Nabi Muhammad, rasa agungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada diri kita. Sebab ada orang yang dia tak muliakan rasul. Ya, ada golongan dia tak muliakan rasul. Rasulnya dituduh kaki penipu, ada. Rasulnya dituduh berzina, ada. Ya, kalau kita baca dalam kisah Nabi Lut alaihi salam, Nabi Lut ni dituduh berzina dengan anak sendiri, sumbang mahram. Kan, makna zaman kita ni incest, sumbang mahram. Nabi Lut dituduh melakukan perkara tersebut dengan anak dia, dua orang. Ada. Jadi adakah kita nak tengok Rasul ni nak pandang, oh Nabi pun jahat juga, kan? Nabi pun jahat juga. Adakah kita nak pandangnya? Tak boleh. Ya, tak boleh, haram, ya. Merosakkan akidah, merosakkan iman kita, ya. Kerana Rasul ni, ya, kerana Rasul ni adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita baca dalam Quran, ya, Da'i Anas, kita akan jumpa beberapa perkataan Allah Taala pilih. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah Taala yastafi, memilih, ya, daripada para malaikat akan rasul, dan daripada manusia pun Allah Taala pilih, angkat orang tu jadi rasul. Jadi maknanya bukan senang-senang. Allah Taala, bukan Allah Taala tak ada masalah lah. Jadi makna bukan senang, maknanya bukan hanglah jadi rasul, kan? Mudah-mudah dia pilihan, istafa, pemilihan. Sebab tu Nabi Muhammad ni disebut al-mustafa, yang terpilih, kan? Tu satu. Walaqad istafaina, sesungguhnya kami pilihnya. Perkataan tu, ya. Jadi dia adalah suatu yang besar yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara yang pertama, bila kita tekankan sifat mulia yang ada kepada Rasul, sifat wajib yang ada kepada Rasul, dia akan nampak keagungan seorang Rasul, lebih-lebih lagi keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya.
Yang keduanya yang saya sebutkan tadi, yang keduanya apabila kita tekankan sifat mulia yang ada kepada seorang rasul dan sifat-sifat wajib ini supaya kita mencontohi, supaya kita ittiba, mencontohi seorang rasul ni. Aku ni umat Nabi Muhammad, Rasulullah ni, Muhammad ni, dia ni sidq, benar. Maka kita juga bersifat dengan sifat mulia yang ada kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat dalam satu kisah ya, seorang wanita, kalau tak silap saya lah, seorang wanita dia panggil anak dia nak bagi buah tamar. Kalau tak silap lah buah tamar ya. Maka Rasulullah tanya, kamu nak bagi sungguh kah? Kan? Jadi kalau bagi itu tak apalah, betul lah. Kalau tak bagi itu sudah dikira sebagai kizbah. Berbohong, berdusta. Ya. Jadi sidq, benar. Lawan dia adalah berbohong. Nak bagi buah tamar, panggil mai budak, anak yang sayang mai nak bagi buah tamar. Sekarang ni coklat lah. Acah-acah kan. Anak main kat luar kan. Anak main kat luar, nak masuk rumah tak mau kan. Tangkap je ada coklat dalam rumah. Sekarang ni duk main dalam rumah kan. Jom kita keluar pergi taman kan. Siapa keluar pergi taman, nanti petang ni belanja aiskrim. Kan. Walau dalam hati itu saja, itu bukan nak bagi sungguh. Jadi ini sudah menipu. Sudah menipu. Jadi bila kita tekankan, kita tekankan kepada diri kita sifat mulia, sifat wajib bagi Rasul ni dalam diri kita, dalam keluarga kita, anak-anak kita harap kita juga dapat mencontohi sifat mulia, akhlak mulia yang ada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Barakallah. Kalau duk renung-renung fikir, rupanya banyak dah kita ni sebagai bapa bohong anak ni, insya-Allah barakallah. Perlu kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah banyak lagi akan kita kongsikan Ustaz. Jadi kita nak berjeda seketika. Teruskan menonton Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, kembali dalam Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tidak kira walau di mana jua kita semua berada, terus mematuhi SOP yang telah pun digariskan. Terus kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan semangat jalan keluar kepada kita semua daripada belenggu pandemik COVID-19 ini. Kita menang bersama dan insya-Allah mudah-mudahan kita dapat sama-sama hayati perkongsian ilmu kita pada pagi ini. Masih lagi kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir. Kita berbicara tentang sifat wajib Rasul dalam bab akidah, dan kita nak teruskan lagi Ustaz. Sementara mungkin kita menantikan soalan daripada pemanggil kita. Kita tengok siapakah yang bertuah pada pagi ini. InsyaAllah kita nak raikan lagi soalan daripada sahabat Facebook kita terlebih dahulu, Pak Suli Romli yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya Ustaz, apakah perbezaan yang membataskan sifat-sifat para Rasul dengan orang awam? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Dan mungkin sebagai soalan tambahan Ustaz, ada juga yang meletakkan kesalahan-kesalahan yang ada pada Rasul dan mereka beranggapan Nabi buat, Rasul buat, takkan kita pun tak boleh buat. Jadi sedangkan sifatnya itu berbeza dengan orang awam, sehingga kan ada yang menyandarkan kesalahan yang pernah dilakukan oleh Nabi Adam AS, menimbang dari neraca yang tidak sepatutnya. Sedikit perkongsian daripada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang yang dia bila dia baca cerita Nabi Adam buat salah, ini yang kita tidak menimbulkan keagungan seorang Rasul dalam diri kita. Nabi Adam buat, takkan aku tak boleh buat. Kan? Nabi Musa tumbuk orang sampai mati, takkan aku tak boleh buat kan? TKO. Kan? Jadi benda-benda itu difahami secara salah. Betul. Benda-benda itu difahami secara salah. Jadi
kalau kita lihat kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam ni sebenarnya kecil je. Kecil. Tetapi kerana kedudukan Nabi Adam tu, kerana kedudukan Nabi Adam tu, dia dikira sebagai satu kesalahan yang besar. Ya. Lah kita makan macam jangan makan coklat ni. Sebab budak tu makan juga. Takkanlah kita nak rotan sampai 10 kali kan. Dia makan coklat, kita jangan makan coklat ni tau. Ni kan. Jadi kesalahan tu kecil. Tapi kedudukan Nabi Adam tu, ya, dia seorang rasul kan. Jadi jangan lihat benda tu, tapi lihat ending of the story. Kesalahan Nabi Adam tu, ya, kesalahan, tapi bagaimana Nabi Adam bertaubat kepada Allah dan bagaimana limpahan rahmat Nabi Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Sebab itu kalau kita baca dalam Quran cerita ni dalam surah Taha, ayat 120, 121, 122 tu, surah Taha, Allah Ta'ala sebut kesalahan Nabi Adam dua, kesalahan Nabi Adam dua, dan Allah Ta'ala bagi tiga. Allah Ta'ala sebut wa asa Adamu rabbahu faghawa. Dua benda. Dan Nabi Adam asa, kita kata derhaka, asa faghawa, dan dia tergelincir. Okay. Dua benda yang Nabi Adam buat. Asa terjemah dia derhaka lah ya. Kalau ada terjemahan yang lain kita carilah derhaka, wa faghawa, dan dia gelincir. Dua benda Nabi Adam salah. Tapi ayat seterusnya Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Adam tiga. Summajtabahu, kemudian Allah Ta'ala pilih, angkat Nabi Adam. Ya. Fataba alaih, Allah Ta'ala terima taubat. Yang dia tergelincir tadi ni, Allah Ta'ala terima taubat. Kemudian perkara ketiga, wahada, Allah Ta'ala bagi hidayah. Dua Nabi Adam buat salah, Allah Ta'ala bagi tiga. Tak ada langsung lah, kesalahan ni tak ada lah. Kan? Itu kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya? Jadinya kita baca sifat mulia Rasul, sifat wajib bagi Rasul ni, kita nak mengagungkan seorang Rasul, ya, dan kita nak berakhlak dengan akhlak yang mulia ini. Sebab itu kalau balik soalan yang sebelum tadi tu, bagaimana kita nak mencontohi akhlak seorang Rasul ni, maknanya akhlak ni dia bukan benda yang boleh didik hari ni terus jadi. Betul. Ya, terus tak. Dia kena ambil masa dan sebagainya. Sebab itu para ulama dulu mereka tekankan soal adab sebelum ilmu. Al-adabu qabla al-ilmi. Sebab adab ni lama, ambil masa lama. Ya. Ilmu ni kita perlu juga, tapi dia tak macam adab. Adab ni maknanya nak kata orang tu berani, bukan sekali, maknanya berkali-kali dia tunjuk keberanian itu, kan? Baru boleh kata bersifat berani. Kan, dia tu dermawan, maknanya ada je derma sana derma sini, kan? Bukan sekali tu je, lepas tu 3 tahun pula baru dia derma tu tak ada, kan? Jadi akhlak ni dia ini. Jadi bila kita nak tekankan akhlak ni, dia ambil masa yang lama. Wallahualam. Dia perlu dibentuk, Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Dan mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Dan berikutnya, Ustaz, di talian pada ketika ini kita ada pemanggil setia kita, Tuan Haji Omar Abdul Majid dari Felda Chini Timur. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Anas dan Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir. Ya, saya Omar Abdul Majid dari Felda Chini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Doktor dan Dai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi soalan saya begini Doktor. Kita sedia maklum dah, Doktor dah jelaskan sidik amanah tabligh fatanah ini sifat wajib bagi Rasulullah. Ada segelintir dalam masyarakat kita ni kata itu sifat Nabi, sifat Rasul, tak apalah, dia orang Nabi, dia orang maksum dan sebagainya. Kadang-kadang kita ni ada sidik, tapi amanah ni lah yang payah sikit ni Doktor. Nak amanah dalam tugas, amanah segala-galanya cukup sukarlah untuk kita ikut. Jadi kadang-kadang kita dah tahu itu sifat wajib bagi Rasul, kita tinggal tabligh fatanah tu mungkinlah bijaksana ni, tapi ada juga yang bijaksana aja dia kira, tapi tak bijak di sini, tak boleh juga, kena bijak sini, bijak di sana juga Doktor. Jadi soalan saya, apakah sekiranya kita tak mengikut, kita tak
tak fahami benda-benda ini, tak nak mengikut, apakah ini juga boleh merosakkan akidah ke doktor? Kerana kita tahu dah sifat ini ialah sifat wajib bagi Rasul, dan kita harus contohi, teladani sifat-sifat yang begini rupa ini, Ustaz. Dan sekiranya doktor, sekiranya kita gagal mengikuti, kita ikut separuh-separuhnya, adakah ia juga dikira sebagai boleh merosakkan akidah kita sendiri? Itu soalan saya, doktor dan dai. Terima kasih banyak doktor dan dai. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang cukup menarik daripada Haji Omar Abdul Majid kita. Minta penjelasan daripada Fadil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tidak mahu mengikut Nabi, tidak mengikut ajaran Nabi, termasuklah akhlak Nabi ni. Bila kita dah letak dalam diri kita, pemikiran kita, aku tak mau ikut Nabi, ini satu yang tidak sepatutnya, dan dia boleh merosakkan asas akidah kita. Jadi kalau kita tidak mampu nak mengikuti, itu lain. Ya, aku tahu Rasul ni bersifat sedik, aku ni pun patut sedik, cakap benar, tapi tak boleh. Tak boleh nak cakap dalam bab ni, aku tak boleh nak cakap benar, aku terpaksa corner sikit. Kan, aku tahu salah. Jadi itu case by case, kesalahan kita. Tapi dasar kita, aku mesti mencontohi akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kena dasar tu kena ada, ya. Dasar tu kena ada, prinsip tu kena ada. Cuma kita salah sikit dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok sifat maksiat, kalau kita bicara sifat amanah, biasa kita katakan amanah lah kan. Tapi ada ulama mentafsirkan amanah ni, sifat amanah. Yang pertama siddiq, sifat yang kedua amanah. Sifat amanah ni ditafsirkan oleh sebahagian para ulama, hifzu zawahirir rusuli minat talabbusi bima'siyatin, iaitu pemeliharaan, penjagaan zahir para rasul wa bawatinihim, dan batin para rasul. Makna zahir luaran, zahir luaran, dan dalam tu daripada bergolongan dengan dosa. Bergolongan melakukan dosa. Jadi apabila para rasul ni bersifat amanah, menunaikan amanah, mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka terjaga daripada melakukan maksiat zahir, dan juga terjaga daripada melakukan maksiat batin. Maksiat zahir dari contohnya minum arak, contohnya berbohong, contohnya berzina dan sebagainya. Maksiat batin ni terjaga, maksiat batin seperti dengki, riak dan sebagainya. Jadi sifat amanah tu merangkumi, maknanya para rasul tidak melakukan maksiat, tidak derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak mencontohi Nabi, rasul, daripada sifat amanah, maknanya menunaikan amanah, tanggungjawab, tidak khianat. Dan kita juga nak mencontohi para rasul ni dalam keadaan tidak melakukan dosa. Kalau melakukan dosa, kita cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Insya-Allah tabarakallah, mudah-mudahan jelas dan juga terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Dan sebagaimana biasa Ustaz, banyak lagi akan kita kongsikan kepada para penonton. Jadi kita nak berehat seketika, kembali bergabung selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih tepat sejam kita bersiaran semestinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah,
Terima kasih kepada para penonton yang masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Jangan lupa bagi yang menonton menerusi FB Live untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah terus hantarkan soalan anda menerusi Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Tekan pada poster, hantarkan komen anda, soalan anda, ataupun boleh sahaja terus hubungi kami menerusi talian 03 7729 4346. Dan Fadil Ustaz, di talian pada ketika ini kita raikan sahabat pemanggil kita. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, siapa di talian? Abdullah Osman daripada Seremban. Ya, silakan soalannya. Ni Ustaz, ni biasa berlaku Ustaz di sekeliling kita dan juga diri kita. Ya. Jika diberi amanah, kita khianat. Bila berbicara, dusta. Jika berjanji, tidak dipenuhi. Jika berselisih, kita berlaku zalim. Jadi Ustaz, bagaimana nak elakkan semua ini? Kerana yang labelkan kita bukannya ke orang manusia, tetapi Allah sendiri. Jadi kalau berlaku sifat munafik ni, masuk neraka yang paling bawah sekali, paling bawah daripada orang kafir lagi. Kita sangat takut dengan perkara ini. Minta pencerahan Ustaz. Terima kasih. Baik, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi. Soalan cukup menarik. Terima kasih Encik Abdullah. Soalan cukup luar biasa, dan saya dengar perkataan munafik itu pun sebenarnya satu perkara yang cukup bimbang sebenarnya Ustaz. Sehingga kan saya ingat saya ketika belajar dengan di sekolah dulu, Ustaz sebut sifat munafik ni antaranya Nabi tak solat jenazah kepada mereka-mereka yang munafik ni. Masya-Allah, tabarakallah. Sedikit penjelasan daripada Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apa yang disebutkan tadi itu tentang sifat munafik, ya. Idza haddatha kazaba, apabila dia bercakap dia berbohong. Itu dah lawan dengan sifat wajib bagi Rasul tu, berbohong. Idza tumina khana, apabila diberi amanah dia khianat, ya. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia tidak menunaikan janji, ya. Jadi sini ini antara ciri-ciri seorang munafik, ya. Ciri-ciri seorang munafik iaitu munafik dari sudut amalan. Kita ada munafik dua, ya. Munafik amalan dan munafik akidah. Ada orang yang dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada Rasulullah, tapi dari sudut amalannya munafik. Tapi dia beriman. Dia beriman. Ada munafik dari sudut akidah. Munafik sudut akidah ni dia tak beriman. Allah. Tapi dia menzahirkan keimanan. Ini munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Allah. Sesungguhnya orang munafik, yakni munafik akidah itu di dalam neraka yang paling bawah. Dar. Munafik dari sudut akidah. Jadi sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak solat jenazah ke atas ketua munafik, iaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay ni dia munafik. Maknanya dia bukan munafik amalan. Dia munafik akidah. Dia munafik akidah, dia tak beriman Muhammad ni Rasulullah. Kan? Cuma kalau aku tak ikut Muhammad ni, hilang duit aku, hilang pengaruh aku dan sebagainya. Jadi dia berpura-pura menjadi orang yang beriman, tetapi dia sebenarnya munafik. Dan Rasulullah diberitahu tentang kemunafikan Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Ini munafik dari sudut akidah, ya. Jadi kita nak jagalah, dan insya-Allah orang yang beriman, orang yang semayang, yang datang masjid, yang baca Quran tu insya-Allah dari sudut akidahnya tu, ya. Kalau dia tak beriman kepada Allah, tak beriman Muhammad Rasulullah, tak beriman kepada hari akhirat, dia tak boleh datang masjid. Bukan senang nak datang masjid. Betul. Dia tak boleh nak duduk baca Quran dan sebagainya. Tapi kebanyakan kita ni adalah munafik dari sudut amalan. Jadi sebab itu kita nak tekankan Rasulullah sebagai ikutan kita. Ya, sebagai ikutan kita nak tinggalkan sifat khianat, nak tinggalkan sifat berbohong, kazib, nak tinggalkan sifat mungkir janji dan sebagainya, ya. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak mungkin. Saya nak sebutkan satu kisah yang berlaku kepada seorang sahabat Nabi tentang menunaikan janji ni. Huzaifah kalau tak salah. Huzaifah kalau tak salah ni dia dari Mekah dia nak lari ke Madinah.
Dari Mekah nak lari ke Madinah. Nabi berada di Madinah. Nabi berada di Madinah, tuan-tuan. Nabi berada di Madinah. Huzaifah nak lari dengan bapa dia. Masa dia nak lari keluar dari Mekah tu, Arab Quraisy tangkap dia. Tak lepas lah. Duk sembang-sembang, deal dan sebagainya, buat perjanjian. Arab Quraisy akan lepaskan Huzaifah ni. Kamu nak pergi mana, pergilah. Dengan bapa kamu, pergilah. Tapi satu syarat. Apa dia syarat dia? Syarat dia, kalau kami nanti berperang dengan Muhammad, nanti satu masa nanti kami perang dengan Muhammad, kamu Huzaifah jangan ikut serta, jangan sokong Muhammad. Duduk dia diam. Duduk dia diam. Jangan jadi tentera lah. Kamu duduk je dia diam. Tak usah duduk kacau perang kami. Ya. Huzaifah ni dia ni peluang nak selamatkan diri. Kan? Peluang nak selamatkan diri, dia setuju. Dilepaskan. Setuju, dia lepaskan, dia lari dapat ke Madinah. Jadi sampai Madinah, duduk dengan Rasulullah apa semua, tiba-tiba nak berlaku perang. Huzaifah nak masuk sekali lah. Tapi Huzaifah teringat, aku dulu dah janji dengan Arab Quraisy, kalau aku dilepaskan, aku tak akan perang dengan Arab Quraisy. Aku tak akan masuk dalam kumpulan tentera. Tapi masa tu ialah masa tu nak lepas diri kan, nak selamatkan diri, buat apa-apa pun. Terdesak kan. Tapi dia dah janji. Dia dah janji. Serba salah lah. Kan, Islam pun tentera tak cukup. Kan. Dia pun jumpa dengan Rasulullah. Dia bagi tahu cerita tadi itulah, wahai Rasulullah, saya dulu nak lari dari Mekah ke Madinah, Arab Quraisy tangkap. Kemudian lepaskan dengan syarat jangan bantu Nabi Muhammad perang lawan Arab Quraisy. Kan? Sekarang ni macam mana ni? Kan? Kalau saya kata, kalau saya bagikan nasihat kat Huzaifah lah. Huzaifah, hang pakai baju besi, hang pakai topi besi, Arab Quraisy tak kenal. Allah kan? Balut muka sikit. Balut muka, pakai baju besi, topi besi, pi perang. Kan? Tak ada siapa kenal. Kan? Janji itu terdesak. Kan? Kalau saya lah. Masya-Allah. Kalau kita. Tapi kita tengok akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah kata, beredarlah kamu wahai Huzaifah dengan bapa kamu, jangan masuk perang. Kan? Kamu dah berjanji, kita sempurnakan janji itu. Allahu akbar, insya-Allah. Walaupun perang, walaupun tentera tak cukup, janji dah kena jaga. Janji tetap janji. Ini akhlak Rasulullah, akhlak tinggilah. Allah. Yang buat janji itu siapa? Allahu akbar. Rasulullah ke Huzaifah? Rasulullah kata, aku tak janji pun. Aku tak janji pun, kamu yang janji. Betul. Kan? Aku arahkan kamu pergi perang. Kan? Tapi Rasulullah jaga janji. Huzaifah buat janji, tapi Rasulullah suruh Huzaifah. Ya. Rasulullah sempurnakan janji itu. Ini akhlak tinggi Rasulullah SAW. Sekalipun dengan musuh ataupun dengan orang bukan Islam, janji adalah satu perkara yang perlu ditunaikan. Dan berikutnya Ustaz, kalau boleh kita raikan lagi soalan menerusi sahabat Facebook kita yang bertanya, Muhammad Izzuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sifat wajib Rasul Al-Fatanah membawa maksud Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi agar mampu memerangi kaum yang masih belum berada di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mengajak mereka untuk berada di jalan yang diredai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah untuk menerapkan mentaliti kepada individu atau seseorang yang memperlekehkan kelebihan yang ada pada Rasul yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti sifat Al-Fatanah ini? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik, salah satu sifat yang mulia, sifat yang asas ya, yang wajib kepada seorang Rasul ini ialah fatanah, ya, kebijaksanaan, kecerdikan. Yang ini tergambar dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa tilka hujjatuna atainaha. Demikianlah penghujahan kami, dalil-dalil yang kami berikan kepadanya, kepada Nabi Ibrahim dan sebagainya. Jadi Nabi Ibrahim boleh berhujjah, Nabi Ibrahim boleh berdebat dan sebagainya. Hujjah, ya, nak mematahkan hujjah orang yang tidak mau mengikut perintah seorang Rasul. Begitu juga secara umum Allah Subhanahu wa taala firman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan.
ajaklah kamu ke jalan Allah Subhanahu wa taala yang pertama dengan hikmah. Ya, hikmah, kebijaksanaan. Wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati ahsan, dan berdebatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Jadi tiga-tiga ni dia kena ada kebijaksanaan fatanah. Kita nak hikmah. Hikmah ni macam mana kita nak hikmah? Adakah hikmah ni dia bukan satu fashion je. Ya, hikmah ni dia kena tengok. Kalau kita nak tegur kesalahan seseorang, ya, salah satunya kita nak kena tengok keadaan orang tu. Ya. Kalau kita nak ajar seseorang, kita nak kena tengok kemampuan orang tu. Betul. Kan? Ni sekolah tutup lama dah contoh kan. Nak buka balik nanti ni kan. Nak tengok silibus kan. Allah kan? Budak darjah 1 tahun sudah, darjah 2 pun terus masuk silibus darjah 2, darjah 1 pun tak habis lagi. Maknanya kalau kita terus masuk silibus hujung-hujung lah, kita tak tengok kemampuan tu, mana kita tak fatanah, tak cerdik. Kena tengok dulu. Jadi nak ajar orang tu dia kena ada fatanah kan. Kena cerdik. Nak tegur kesalahan dia pun kena ada kecerdikan, hikmah. Hikmah ni. Sebab tu kalau kita lihat dalam kisah Hasan dengan Husain, cucu Rasulullah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, diceritakan ya. Sama ada cerita ni sahih ke dhaif wallahu alam, ya, tapi kita ambil mafhum ruh cerita ni, ya, bagaimana mereka menegur ya. Maknanya seorang pak cik tu ambil wuduk tak kena. Maka Hasan Husain nak tegur orang tua ni, dia minta orang tua ni jadi hakim. Wahai pak cik, kami dua beradik ni tolong tengok siapa yang ambil wuduk yang betul. Sayyidina Hasan ambil wuduk cantik, cucu Rasulullah kan, mengaji dengan Rasulullah. Sayyidina Husain ambil cantik kan. Barangkali pak cik tu kata budak tua ni nak kena aku ni kan. Dia belajar sendiri. Jadi kita nak tegur orang ni salah ya. SOP masjid, nak patuhi SOP masjid dan sebagainya. Ni apa ni? Sejadah tak bawa ni balik. Kita tengking. Betul. Kan? Hikmah. Pak cik tak ada sejadah kah? Tak ada sejadah, kita bagi sejadah bagi. Saya try tengok dulu, cari tak? Saya cari jap. Tunggu jap kan. Kan? Jadi nak itu kan. Kita pergi tengking, yang kita tengking tu jemaah masjid, jemaah surau. Kadang-kadang orang lebih tua daripada kita tengking dia. Tengking pula hadapan orang. Tengking pun tak boleh. Memalukan. Tak ada orang pun dah tak boleh. Di hadapan orang pula. Kan? Tak ada sejarah balik. Kan? Jadi keadaan macam tu. Dia raba-raba nak scan, tak tahu. Line internet slow. Internet slow kan. Kita pergi marah dia. Kita tidak ada hikmah. Ya. Jadi menyebabkan kadang-kadang orang tu dia jadi menyebai. Menyebai dia jadi apa? Apa dia menyebai ni? Lama tak dengar perkataan. Dia jadi tawar hati. Jadi tawar hati. Aku malas nak datang masjid ni dah. Kan? Kena tengking sekali dia tak datang dah. Walaupun masjid buka tak datang. Pasal kita tidak ada hikmah. Tidak ada kebijaksanaan. Begitulah. Kita nak bagi nasihat, kena bijaksana. Kita nak berdebat, lagilah kena bijaksana. Allahuakbar. Makna kata hikmah ini bukan sekadar berlembut semata-mata, tetapi mengikut kepada keadaan. InsyaAllah. Sebab ada orang faham hikmah ni kena lemah lembut semata. Ini telah pun dijelaskan oleh Fadil Ustaz. Mudah-mudahan mendapat satu gambaran kepada kita apakah yang disebutkan sebagai hikmah dan juga bijaksana itu tadi, mengikut kepada kesesuaian keadaan dan juga menda'u ataupun orang yang nak kita tegur dan sebagainya, insyaAllah. Dan berikutnya Ustaz, kalau boleh kita raikan lagi soalan daripada sahabat Facebook kita, Intan Zurina Abdul Razak bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sifat tabligh menyampaikan sejak di bangku sekolah kita diajarkan tentang perbezaan utama Nabi dan Rasul adalah menyampaikan wahyu Allah kepada orang lain. Soalannya Ustaz, mengapakah wujud perbezaan sifat wajib ini di antara para Nabi dan para Rasul, sedangkan kedua-duanya perlu menyebarkan ajaran Islam? Terima kasih atas pencerahan. Bismillahirrahmanirrahim. Para Rasul dia lebih khusus. Dia lebih tinggi pangkatnya daripada para Nabi. Ya, para Rasul lebih khusus daripada para Nabi. Jadi perbezaan ketara antara seorang Rasul dengan seorang Nabi, kata para ulama, ialah diperintahkan menyampaikan. Ya. Kalau diperintahkan menyampaikan, maka itu Rasul. Kalau
menerima wahyu tapi tak diperintahkan menyampaikan, maka itu nabi. Sebab itu para ulama bincang, ada tak nabi di kalangan wanita? Ada, kata para ulama. Mungkin Maryam pun nabi, mungkin mak Nabi Musa pun nabi. Wa auhayna ila ummihi, kami wahyukan kepada mak Nabi Musa tu. Kan mak Nabi Musa baru lahir. Nak letak dalam bekas tu, hanyutkan ke sungai. Allah guna perkataan kami wahyukan kepada mak Nabi Musa. Barangkali mak Nabi Musa ni nabi, tapi dia tak dakwah, kan. Betul. Dia tak sampaikan, tak diperintahkan. Jadi bila seorang nabi itu diangkat darjatnya menjadi rasul, diperintahkan menyampaikan. Ya. Jadi itu yang kata tabligh, nak membezakan seorang rasul. Jadi bila kita sifat wajib bagi rasul, siddiq, amanah, tabligh. Dia macam tabligh, menyampaikan. Kalau tak menyampaikan itu, dia tak jadi rasul. Itu nak bezakan, ya. Tabligh. Jadi mesti menyampaikan. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Wahai Rasulullah, balligh, sampaikanlah apa yang telah Allah Ta'ala wahyukan kepada engkau. Jika engkau tidak menyampaikan, fama ballaghta risalata, maka engkau tidak menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perintah tabligh tu. Jadi Rasulullah menyampaikan segala-galanya. Benda yang kita suka, benda yang kita tak suka dan sebagainya, semuanya disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semuanya yang datang daripada Nabi adalah satu perkara yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para rasul tidak berbicara dengan akal dan juga hawa nafsu mereka, melainkan semuanya telah pun diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang telah pun dikongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz mendapat satu gambaran kepada kita untuk kita lebih mengenali dan berusaha untuk kita mencontohi para nabi dan juga para rasul yang kita bicarakan pada hari ini, iaitu sifat wajib rasul dalam bab akidah kita. Dan banyak lagi Ustaz kita akan kongsikan kepada para penonton. Kita nak tamat siaran kita di TV3 dan kita akan lanjutkan 30 minit siaran tambahan di TV9. Jadi terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Terima kasih kepada para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan alhamdulillah kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir, dan kita masih lagi berbicara topik akidah sifat wajib Rasul. Dan kepada para penonton, boleh terus ajukan sebarang persoalan atau kemusykilan, hubungi 03 7729 4346, atau paling mudah terus sahaja tinggalkan soalan anda menerusi laman rasmi Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa yang menonton menerusi FB Live, tekan butang kongsi, sebarluaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan Fadhil Ustaz, ya, sebelum kita nak lanjutkan dengan soalan daripada sahabat Facebook kita, ada yang bertanya tadi di WhatsApp yang mengatakan tentang status Nabi Khidir, adakah ianya Nabi ataupun Rasul? Sedikit penjelasan daripada Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Perkara-perkara yang khilaf, ya, beza di kalangan para ulama. Misalnya sama ada Nabi Khidir ini wali Allah ataupun nabi ataupun rasul, ya. Ini adalah perbezaan pandangan di kalangan para ulama. Ya. Apa pun, sama ada dia wali, sama ada dia nabi, sama ada dia rasul, yang penting Khidir ini minas salihin, daripada hamba-hamba Allah yang soleh. Sebab wali Allah mesti soleh.
Nabi pun soleh, Allah. ya, Rasul pun soleh. Sifat mereka ni adalah sifat soleh. Jadi kita tak perlu memperbesarkan, memperdebatkan satu kumpulan kata dak Khidir wali Allah, dia bukan Nabi berasul. Datang kumpulan kedua, dak dia bukan wali, dia Nabi. Bergaduh pula. Kan? Datang kumpulan ketiga, dak dia Rasul. Benda ni benda yang tidak dituntut kepada kita untuk berbahas secara mendalam, dan dia tidak merosakkan akidah kita. Kita tak tahu Khidir ni Nabi ke Rasul ke wali, kita tak tahu pun. Bahkan kita tak tahu pun Nabi Khidir tu. Khidir tak tahu, tak pernah dengar pun Nabi Khidir. Ya, benda tu benda yang tidak penting dalam agama kita, tidak penting dalam akidah kita. Ya. Itu sama kita bahas masalah betul ke di kalangan wanita ada Nabi? Ada pandangan ulama, ada pandangan ulama, ya, dia bukan satu benda yang muhtamad. Jadi sebab itu Maryam mak Nabi Isa, ada ulama kata dia Nabi, ya, ada kata bukan, dia cuma tahap wali, ya, tak apalah, tak ada masalah pun. Ya. Mak Nabi Musa tu Nabi ke? Ada ulama kata sebab dia berkata wa auhayna, kami wahyukan, terima wahyu tu. Ada ulama kata bukan, tak apalah, dia tidak merosakkan akidah kita pun, kerana dia ada khilaf, ya, la yunkaru al-mukhtalafu fi wa innama yunkaru al-mujma'u alaih. Tidak diingkari benda khilaf di kalangan para ulama ni kata, betul. Kita kena perbetulkan sikap kita, ya. Yang kita nak ingkar benda yang ijma'. Betul. Kalau ada orang kata Muhammad bukan Rasulullah, yang tu kita kena jaga. Betul. Ya. Oh, dia kata Khidir bukan Rasulullah, suka kamu lah. Kan? Tu benda yang kecil kita bagi kadar dia, benda yang besar perlu perhatian. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Dan yang terlebih penting ialah kita perlu tanya, adakah kita telah benar-benar mengikut jalan yang dibawa oleh Nabi dan juga Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa barakatuh. Itulah yang perlu kita tanya kepada diri kita, insya-Allah. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan soalan menerusi sahabat Facebook kita, Sahziatul Sidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan juga da'i, waalaikumsalam warahmatullahi. Siddiq, bagaimanakah bagi ibu bapa yang berjanji kepada anaknya namun tidak mampu menunaikan janji-janji tersebut disebabkan terdapat kekangan? Apakah kiranya berhutang janji pada anak tersebut? Dan yang kedua, bagaimanakah untuk memupuk sifat berani dalam menyampaikan sesuatu kebenaran? Kerana kita telah diamanahkan untuk melakukan perkara tersebut, namun untuk hadir sifat siddiq agar dapat mencontohi sifat wajib Rasulullah yang bercakap benar seumpama perumpamaan berani kerana benar, takut kerana salah dalam melaksanakan sesuatu perkara, lebih-lebih lagi melibatkan autoriti. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Yang pertama, kalau kita berjanji dengan anak tu, sebaik-baiknya, ya, eloknya kita kena kata insya-Allah, ya. Insya-Allah kalau dah buka nanti, ni habis PKP nanti kita nak pergi melancong ke mana-mana, kan. Langkawi ke mana kan. Langkawi dah buka. Insya-Allah, ya. Jadi jaga insya-Allah tu, ya, kalau Allah Taala izinkan. Satu, ya. Jadi jangan ni sangatlah. Jangan tu. Buka je Langkawi, kita pergi hari tu juga. Siap. Siap. Standby. Hati kita tu. Jadi kita kena bagi ruang untuk kita buat keputusan. Betul. Dan sebagainya. Tapi insya-Allah kita akan pergi, ya. Jadi untuk tunjukkan contoh yang baik itu, saya ingat ialah kita boleh kira sebagai hutang lah. Sebagai hutang lah, sebab kita dah janji, kita nak tunjukkan kepada anak kita akhlak yang baik, tunaikan janji tersebut, ya. Itu yang pertamanya. Yang keduanya, masalah kita nak jadi berani, ya, nak jadi berani dan sebagainya. Ini soal integriti, soal dalaman kita, ya. Sebut tadi masalah dengan pihak berkuasa, pihak berautoriti dan sebagainya. Ini kekuatan dalaman kita, asas iman kita, sama ada kita ada kekuatan dalaman ataupun tidak. Kerana kalau kita bimbang rezeki kita, kalau aku cakap lebih-lebih lagi, kan, kan tak ada rezeki tempat ni kan. Kalau aku tegur, kan, macam-macam lah.
Jadi kalau kita ada kekuatan iman, bukan tak ada iman, tapi kekuatan iman yang begitu kuat, kita tak ada masalah. Kita cakap je. Kita cakap je. Ya, kita rasa perlu cakap. Ini masalah bijaksana tidak? Aku perlu cakap ataupun tidak? Biar dululah. Kan? Nanti aku telefonlah pelan-pelan kot, kan? Masa ni tak sesuai lagi. Itu bukan makna tak berani. Tapi kita hikmah. Hikmah itu kita kena tengok pula. Tapi kadang-kadang dah perlu cakap dah, tapi kita tak nak bercakap. Kita kerana bimbang, kita tak berani. Kita bimbang rezeki kita di tangan dia. Ini makna sifat tak berani, ya. Jadi sinilah maknanya kena ada kekuatan iman, kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena yakin rezeki kita telah dijamin, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di bumi melainkan Allah Ta'ala dah jamin rezeki dah. Dan kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Jadi usahalah untuk menunaikan janji, hatta walaupun sekecil-kecil perkara yang dijanjikan kepada anak kita khususnya. InsyaAllah banyak akan kita kongsikan. Jadi terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kembali selepas ini. Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, telah pun panjang lebar kita bahaskan, kita diskusikan pada pagi ini bersama dengan Al-Fadil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir untuk kita membahaskan sifat wajib Rasul dalam bab akidah. Dan terima kasih juga kepada seluruh para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, khususnya mereka telah pun menghantarkan soalan dan juga kemusykilan. Terima kasih. Dan kita nak raikan lagi Ustaz, kita nak teruskan diskusi perbincangan topik kita pada pagi ini dengan kita raikan soalan menerusi sahabat Facebook kita. Ruby Abu Bakar Ruby bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah bagi seorang suami untuk mencontohi sifat-sifat seorang suami yang baik serta amanah yang dipupuk dalam diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap isteri serta keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam? Mohon perkongsian ilmu daripada Fadil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Bagaimana seorang suami nak mencontohi sifat akhlak Nabi dalam masalah rumah tangga, ya. Jadi kalau kita dah dapat tahu bahawa menjadi keperluan, ya, menjadi kewajipan kepada kita untuk mencontohi akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuklah dalam soal rumah tangga ini, ya. Jadi makna dia perlu didikkan tu, ya. Maknanya kalau kita baca dalam sirah Nabi, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sabar, ya. Diceritakan ya, diceritakan Nabi balik rumah terkunci, ya. Dia kunci ni bukan zaman kunci macam kita wallahu alam, kan, bukan. Maknanya tekan lock tu boleh buka tu dah kan. Maknanya dia kunci pakai palang tu, kan. Dia tak boleh buka dah tu. Selak tu, kan. Jadi Rasulullah diceritakan, ya. Saya suka guna cerita, lagi nak bahas sahih ke tak sahih. Diceritakan. Minta dalil. Minta dalil. Diceritakan Rasulullah balik tu, kan, terkunci dah. Balik lewat, kan. Rasulullah tidur di luar. Rasulullah tak ketuk lah. Pam ketuk, kan, tendang pintu. Oi Aisyah. Pusing belakang. Oi Aisyah, bangun. Rasulullah ni, kan. Jadi akhlak Rasulullah tu, ya. Rasulullah balik lewat. Rasulullah biarkan isteri tidur, kan. Rasulullah tak marah. Pagi esok tak marah, kan. Tidur apa pekak badak ke apa. Jadi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Contoh, ya. Jaga perasaan tu, menjaga perasaan. Jadi konsep dia jaga perasaan. Rasulullah pernah makan
tak berapa masin kan masin gitulah Allah kan. Jadi Sayyidatina Aisyah tanya sedap ke tak sedap, lebih kurang begitulah. Rasulullah manis muka dan sebagainya. Rasulullah tanya, ingat tak masa kita mula-mula kahwin tu kita suap-suap kan? Ingat Rasulullah pun ambil suap kan. Tah masin ke tawak gitulah baru dia perasan. Jadi Rasulullah nak jaga tu. Jadi kalau hari ni kata ni apa lori garam terbalik ke kan, nak bagi tahu ya. Marah kepada isteri ni, lori garam terbalik dalam ni ke kan. Jadi akhlak tu. Jadi ni yang kata kes bercerai banyak, wallahu alam kan. Berapa ribu kes bercerai ni. Jadi ialah banyak sebab lah, banyak faktor, tapi salah satunya kuasa cerai tu kuasa suami. Betul. Kuasa cerai tu kuasa suami. Jadi kalaulah para suami boleh mencontohi akhlak Nabi, ya. Jadi menjaga hati isteri, memuliakan isteri, menghormati isteri. Isteri ni bukan hamba, ya. Isteri ni ada hak dan sebagainya, ada tanggungjawab, ada hak, suami ada hak, ada tanggungjawab yang perlu ditunaikan. Dan kalau kita baca dalam Barzanji Marhaban tu, ya, yakhsifu na'lahu, Nabi SAW ni dia jahit selipar dia. Kasut Nabi koyak, Nabi jahit sendiri. Wa yarqa'u thawbahu, baju Nabi koyak, Nabi jahit sendiri. Kan? Nabi tak turun isteri Nabi jahit sendiri. Wa yahlubu syatah, Nabi perah susu. Perah susu kan, nak bagi isteri Nabi minum. Nabi buat kerja-kerja tu, ya. Jadi hari ni balik duduk telentang, kopi mana kan, teh mana kan, ada Nabi perah susu. Patut Nabi kata Aisyah, perah susu kan, aku nak minum susu, guna kuasa veto. Nabi yang perah. Wa yahlubu syatah. Jadi ya, mana isteri sediakan minum pun tak apalah, akhlak baik juga, tapi tak ada salah kalau suami nak sediakan minum sebab Nabi perah susu kan. Betul. Jadi ini akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi segala-galanya. Jadi kalau nak tengok anak, nak jadi anak baik, tengok akhlak Rasulullah. Nak tengok suami yang baik, tengok akhlak Rasulullah. Nak jadi pemimpin yang baik, tengok akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah tabarakallah. Dia suami ni Ustaz, dia balik ni, dia benda pertama dia buat selepas dia buka baju, buka kasut semua, dia zikir, ambil remote TV, dia zikir subhanallah. Rehat. Allah, ini talk based my own experience lah Ustaz. Masya-Allah tabarakallah. Jadi sama-samalah kita usaha sebagaimana yang telah pun dinyatakan oleh Fadil Ustaz, terutamanya para suami, khususnya kepada kita semua, untuk kita berusaha mencontohi akhlak dan juga sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan kepada kita semua keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan berikutnya Ustaz, kalau kita minta izin Ustaz untuk kita raikan lagi satu soalan daripada sahabat kita di Facebook, Jura Azlin Sufyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siddiq, benar, berkatalah benar walaupun ianya menyakitkan. Yang pertama soalannya Ustaz, dalam Al-Quranul Karim ada menyebutkan tentang teknik qaulan sadida. Bolehkah Ustaz terangkan maksud dan penggunaan teknik tersebut jika ianya berkaitan dengan cara-cara mendidik anak-anak? Dan yang kedua, bagaimanakah ciri-ciri orang yang berkata benar dan hikmah untuk berkata benar? Mohon pencerahan, terima kasih, biar tahu jangan keliru. Qaulan sadida, qaulan karima, qaulan ma'rufa, qaulan layyina. Seingat saya itulah antara qaulan yang ada dalam Quran. Baik, ada dalam 4 hingga 5 lah perkataan qaulan ni, ya. Qulu qaulan sadida, qaulan layyinan, qaulan karima, ya. Untuk sidang menonton, qaulan karima ni perkataan yang mulia, qaulan layyinan ni perkataan yang lemah lembut, ya. Qaulan ma'rufa perkataan yang baik, ya. Dan waqulu qaulan sadida yuslih lakum a'malakum, ya. Katalah perkataan yang tegas, perkataan yang tetap, sadid, nescaya Allah Ta'ala akan memperelokkan amalan kamu dan Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Jadinya kalau kita kaitkan perkataan qaulan sadida ini, perkataan yang tegas, perkataan yang tetap, yang benar ini, dengan sifat siddiq itu sendiri, ya, maknanya tidak goyah, ini tidak jadi lalang, tidak jadi lalang lah. Itu qaulan sadida, ya, qaulan sadida, tidak jadi lalang. Kita tetap dengan perkataan yang sebegini, ya. Qulil haqqa walau kana murran, katalah benda yang benar walaupun benda tu yang pahit. Itu
Itu maknanya konsep qaulan sadida. Jadi hari ini kita susah sebab kita tengok keadaan, ya. Tengok keadaan, tengok suasana dulu, kecenderungan gitu. Kecenderungan masyarakat macam mana, kecenderungan pihak berkuasa macam mana, barulah kita kata ikut masyarakat lah. Ya, nampak masyarakat nak suruh kata haram, kita pun kata haram. Masyarakat nak suruh kata harus, kita pun kata harus, ya. Vaksin hukumnya apa? Tengok dulu. Oh, ni semua ni boleh harus belakang ni. Harus. Kan? Ni semua ni tak setuju ni. Sebenarnya haram, tuan-tuan. Jadi kita tengok itu. Jadi kita tidak ada stand. Betul. Kita tidak ada pendirian yang tegas berdasarkan ilmu. Kita hanya lalang. Jadi saya ingat itulah qaulan sadida, kataan yang tegas, ya. Kataan yang tegas. Yang kedua tadi tentang dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita berkata benar ni Ustaz, dia punya hikmah ada tu Ustaz. Hikmah ataupun ciri-ciri orang yang berkata benar dan juga hikmah kita bercakap yang benar Ustaz. Baik, orang yang bercakap benar ni ya, bila dia akan ada ketenangan, ya. Kita akan nampak ketenangan kepada orang yang bercakap benar, ya. Orang yang bercakap benar. Katalah kita kena COVID. Ya. Katalah kita kena COVID. Kita sembunyikan. Betul. Ya, kita sembunyikan fakta, ya. Menyebabkan kontak rapat, menyebabkan tempat tu tidak disanitasi, dibersihkan. Tak apalah, kita sembunyikanlah, bukan orang tahu pun. Betul. Kan? Jadi kita akan tidak tenang, kita akan mereka cipta beberapa cerita-cerita yang lain yang tak betul, ya, kerana nak menutup pembohongan kita tu. Tapi kalau kita tenang, ya, orang nak marah kita marahlah, kan? Bukan salah kita. Bukan salah kita, kan? Kita pun tak tahu kuman tu datang dari mana dan sebagainya. Tapi kita akan rasa tenang. Betul. Ya, kita tak perlu nak mereka cipta pembohongan untuk menutup pembohongan yang Allahu akbar. Masya-Allah, tabarakallah. Dan berikutnya Ustaz, kalau boleh kita raikan lagi satu soalan daripada sahabat Facebook kita, Nur Hayati Ismail. Kak ayat kita bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berkenaan dengan sifat tabligh, apakah pendekatan baginda dalam menyampaikan ilmu atau kebaikan sesuai dengan sifat kita yang kurang sabar dan hikmah? Kita lazimnya mahu orang lain memahami kita. Dan yang kedua, bagaimanakah untuk kita membuang jauh pemikiran tentang takut orang kata, nanti orang kata, kerana manusia lazimnya memandang luaran pandangan pertama itu sendiri, terutamanya dalam urusan agama. Mohon pencerahan daripada Fadil Ustaz. Terima kasih. Baik, tentang masalah orang kurang sabar dan sebagainya, ya. Maknanya kalau kita lihat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sampaikan dan orang terima tak terima itu jadi apa? Perkiraan yang lain. Misalnya saya ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu satu kawasan kubur, dan Rasulullah melihat seorang wanita sedang menangis, ya, menangis di kubur tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh wanita itu bersabar. Bila Rasulullah suruh wanita itu sabar, perempuan tu marah. Wanita tu marah. Dia tak tengok Rasulullah. Dia tak nampak sebab dia sedang menangis, kan? Orang tengah sedih. Tengah sedih. Marah, dan Rasulullah pun bila dah Rasulullah sampaikan nasihat supaya bersabar, perempuan tu tak boleh terima, marah, Rasulullah berlalu pergi. Ya. Jadi Rasulullah tidak berdendam, Rasulullah tidak membangkitkan kemarahan ketika itu, karena tugas Rasulullah ialah nak memberi nasihat. Betul. Orang tak boleh terima masa tu, kan? Rasulullah berlalu pergi. Dan ceritanya lepas wanita tu dah sedar, dah reda tangisan dia pun nak berlalu pergi, orang tanya siapa yang tegur kamu tadi? Allah. Barulah diberitahu kata itu Rasulullah. Barulah dia sedar kesalahannya kerana bercakap kasar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah menyatakan kepada wanita itu, innamas sabru 'inda sadmatil ula, atau kama qala, hanya sesungguhnya kesabaran itu adalah ketika mula-mula kena tu. Mula-mula kena tu. Jadi dah reda, dah tangisan tu baru nak datang. Itu tak jadi sangatlah sabar tu. Jadi maknanya cara deal akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini bila kita tak sabar menghadapi kerenah masyarakat, menghadapi kerenah orang yang kita nak tegur dan sebagainya, itu yang jadi pergaduhan tu. Betul. Kan?
Kita tegur sikit dah. Saya ingat satu cerita lah. Saya pernah cakap satu dalam radio masa tu. Cakap ni tak berapa kena sikit dengan seorang pendengar tu. Allah Akbar. Nah, jadi bila habis siaran tu, habis siaran tu, penerbit, Ustaz, ada orang nak bercakap. Allah Akbar. Cakap. Dia marah saya. Ustaz ni tak betul, Ustaz salah begini. Saya dengar. Masya-Allah. Orang. Kat 3-4 minit jugalah. Saya duduk dengar nak cakap apa kat dia ni. Maka lepas tu saya pun kata, Tuan Haji, saya panggil dia tu, Tuan Haji, saya ni budak baru belajar. Kalau salah tolong tunjukkan. Saya budak baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Daripada dia duk kata Ustaz salah ni, dia kata saya bukan apa Ustaz. Lembut sikit. Dia lembut dah. Lembut dah. Pasal apa? Pasal saya mengaku kesilapan saya tawaduk ketika itu. Masa tu boleh tawaduk sikit. Jadi kalaulah saya balas dia, saya Tuan Haji ni bodoh kah? Kan? Buat keras gitu. Buat keras kan. Tak jadi bergaduh lagi tu. Ingat kita lekeh. Ingat saya lekeh kah? Ingat saya tak baca kah? Jadi makna itulah makna pendekatan. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Masya-Allah, tabarakallah. Panjang lebar yang telah pun sama-sama kita ikuti penjelasan dan juga kupasan untuk sifat wajib Rasul. Kita minta Ustaz tutup dengan sedikit doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah. Allahumma da'fa 'anna al-bala wal waba wal marad wasyada'id wal mahan بلطفك يا كريم يا أرحم الراحمين. آمين الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين رب العالمين. Alhamdulillah, jazakallah khair al-fadhil Ustaz. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita sama-sama amalkan dan juga sampaikan. Dan esok sebagaimana biasa kita kembali dengan topik ibadah tergendala bersama dengan moderator Da'i Azrin dan juga panel Ustaz Azam Al-Kankari. Dan jam dan juga waktu yang sama dalam tayangan Ustaz biar tahu jangan keliru. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati Ustaz, menambahkan usia Ustaz dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Dan saudara jangan mencari yang sempurna. Sempurnakanlah apa yang ada, tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.